Nanti nota ni saya akan masukkan dalam klip. Saya akan masukkan dalam klip sebab ada beberapa perkara juga saya nak kena masukkan. Boleh ke saya mulakan? Sebab dah pukul 2 lebih ni. Senyap je, ada tak ni? Ya, Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari. Okey, sebelum kita mula kelas seperti biasa, ada seorang wakil untuk baca doa. Seorang baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Afif. Sama-sama Doktor. Okey. Boleh saya mulakan slide kita ada tak banyaklah sangat 19, tapi sebab saya akan masukkan juga dengan yang berkaitan dengan akta yang baru. Okey. Nampak tak? You all boleh nampak ke? Boleh nampak tak slide ni? Okey, boleh Okey, macam mana nak buat ni? Selalu macam tu. Okey. Okey. Untuk Okey. Untuk topik hari ni kita akan tengok berkaitan dengan payment system and working hours. Okey, bila kita sebut pasal payment system ni, dia berkaitan dengan gaji, berkaitan dengan bonus kan. Okey, salary and wages, wages and salary. Kita akan tengoklah berkaitan dengan wages and salary. Okey, dan kita tengok juga berkaitan dengan akta kan. Okey. Untuk course outline kita pada hari ini kita akan tengok beberapa perkara. Nampak macam banyak tapi kita boleh compresskan dia jadi tak banyak. Okay, kita akan tengok the different type of payment structures termasuk dengan basic pay, benefits, incentive. Okay, so sistem wages yang digunakan sekarang. Okay, apa faktor yang mempengaruhi pembayaran gaji. Okay, legal requirements ataupun akta yang terlibat. Okay, lepas tu bila dah selesai yang berkaitan dengan payment, kita akan tengok berkaitan dengan working hours pun sama juga ada dalam Employment Act 1955. Kita tengok berkaitan dengan overtime, kita tengok berkaitan dengan shift. Okay, yang sekarang banyak kita guna alternative work schedule, flexi time, job sharing dengan part-time job. Okay, dan satu lagi kita tengok juga berkaitan dengan teleworking dengan working from home. Okay. Pernah tak you all tahu apa kepentingan wages system?
Apa yang korang rasa? Bila sebut pasal gaji, apa yang terbayang di kepala? Apa yang bermain di minda korang bila sebut pasal gaji? Ada yang nak share tak? Ada yang nak share tak? Senyap je ni, ketidur semua. Tak ada yang nak share? Nak duit? Nak duit apa ni? Gaji untuk sara hidup. Lagi, apa lagi? Mana dekat ni? Check. Tengok check. Lagi apa lagi? Yang kita boleh tengok. Gaji untuk beli keinginan diri. Okey. Okey. Saya macam berfikir, boleh pula you all boleh dapat idea tu. Macam motor, okey, why suku. Okey. Bila kita sebut pasal gaji, apa yang terlintas? Ada yang kata nak beli barang kita sendiri, nak shopping, kan? Bila sebut pasal gaji, memang itulah yang bermain dalam fikiran kita. Okey? Nak tengok mana cek? Kat sini cek. Okey. Apa lagi? Nak bayaran gaji tepat pada waktu untuk sara hidup. Okey. So, boleh nampak. Okey. Kalau you all balik kampung. Okey, balik kampung. Kalau balik kampung, orang akan tengok apa? Ni nak balik raya nanti. Orang nak tengok apa ni? Apa yang korang selalu tengok kalau balik kampung bila raya? Korang tengok pasal apa? Kereta baru. Bila kita tengok sebut pasal kereta baru, orang kata, oh, mesti gaji besar. Mesti gaji banyak. Okay, pakai kereta apa, rumah barang baru. Ya juga, Faizah tengok juga Maksudnya pergi kat rumah orang, duduk perhati je barang-barang kat rumah orang. Kan? Tak terfikir pula saya nak perhati barang rumah orang. Okay, kalau kita sebut pasal wages ni, orang selalu berfikir tentang status kita. Okay, standard of living and status kita. Kenapa? Macam you all sebut sendiri pun. Bila kita balik kampung, orang akan tengok, weh, kereta besar. Mesti kerja besar. Mesti gaji banyak. Benda-benda ni, orang akan nampak tau. Orang tak nampak komitmen kita ni setiap bulan nak keluar duit bayar bil, bayar komitmen. Orang nampak sebab material. Okay? Di side employees ni kita kata, oh, kalau kita ada gaji besar ni, apa yang kita nak buat? Society dia tengok benda lain. Okey, dia tengok kompetitif business ni. Oh, gaji besar, orang ni pakai kereta besar. Mesti gaji banyak kan? Kalau kerja dekat Shell sebagai contoh, orang dah tahu, oh, kerja kat Shell, kerja kat Petronas, mesti gaji besar. Dia nampak tak benda-benda tu? Okey? Tapi kalau you all sebagai student, benda ni orang tak tanya. Orang selalu tak tanya sebab orang tahu kita pelajar. So, bila pelajar, kita masih belum bekerja. Okey? Dan selain tu, kalau tu dari pihak pekerja kan, kalau dari perspektif employers, majikan, dia tengok apa tau? Bila dia bayar pekerja ni, dia sebagai itu adalah komitmen, utilities dia, cost of production. Dia bayar pekerja, dia dapat sesuatu. Apa output yang pekerja buat? Sebab tu perlu ada sistem yang bersistematik lah untuk bayar gaji. Okey. Ada nak tanya tak? Ada nak tanya tak? Ada yang nak tanya ke? Tak ada Okey. Apa itu remuneration package? Apa itu remuneration package? Pernah dengar tak remuneration package? Tak pernah? Tak ada? Tak ada respon? Sebab tak tahu? Tak pernah? Okey. Apa itu remuneration package?
Remuneration ni maksudnya saraan. Maksudnya package saraan yang biasanya majikan bagi kepada pekerja. Okay, dia ada terbahagi kepada wages, salary itu sendiri, gaji itu sendiri, ataupun benefits, okay, ataupun insentif, bonus ke, commissions ke dibagi. Okay, mungkin remuneration ni dia tak letak semua dalam gaji kita sebab biasanya benefits dia tak letak. Okay, benefits apa? Kan? Cuma benefits ni kita kena tengok. Dia ada yang statutory dengan non-statutory. Nanti kita akan tengok dalam next class. Okay? Okay. So, remuneration ni lah biasanya majikan dia buat untuk menarik pekerja. Orang baru nak mohon kerja, dia nampak, oh, bagus ni package ni. Ada gaji, basic, ada benefits, ada holiday, termasuk dalam benefits tu ada insentif, ada commission, ada bonus and so on. Kan? So benda ni yang kita akan, saya sebagai majikan, sebagai contoh saya sebagai majikan, saya cuba maksimumkan untuk bagi kepada pekerja. Okay. Macam bonus. Ya, betul Hakimi. Bonus. Bonus tu biasa termasuk dalam insentif. Bonus tu biasa masuk dalam insentif lah. Apa yang majikan provide pada kita. Okay, ada nak tanya tak lagi kat sini? Nanti benefits kita akan tengok semula. Kita akan tengok dalam bab lain. Sebab benefits ni dia terbahagi kepada statutory dengan non-statutory. Statutory ni yang ada dalam akta, yang memang wajib majikan bagi. Kalau non-statutory ni dia tak ada dalam akta dan tak wajib majikan bagi. Tapi bergantung kepada majikan. Kalau dekat sini dia kata apa? Dia nak tawarkan remuneration package yang menarik. So benda-benda yang orang lain tak bagi tu dia bagi supaya orang tertarik untuk bekerja dekat dia. Boleh nampak tak? Boleh faham tak benda ni? Okay. Kenapa majikan dia nak buat remuneration yang baik? Nak buat package yang baik. Kenapa? Sebab majikan ni dia nak maximize profit. Kenapa tiba-tiba nak maximize profit? Sedangkan dia keluarkan banyak. Kita kena ingat, bila pekerja tu bekerja, dia keluarkan output yang banyak, dia puas hati bekerja dengan kita, maksudnya dia bolehlah meningkatkan profit company. Output banyak, automatic production banyak, automatic benefits pun, profit pun akan lagi tinggi. Okay? To have an attractive package, to return the best employees, okay, nak kekalkan employee yang terbaik, okay, to have a simple system untuk yang dia manage benda tu, maximize income untuk bagi income yang lebih maximize dengan to have a stable income. Tu dari sudut employers. Perspektif employees, apa goals dia, apa yang dia nak bila dia tawarkan remuneration. Okay, berbeza dengan dari perspektif pekerja. Okay, sebab apa? Pekerja dia nak apa? Pekerja kita fikir, bila kita masuk kerja kat mana-mana pun, kita fikir pasal income kita. Kita fikir pasal gaji kita, kita fikir pasal salary kita. Betul tak? Kita nak stable income, kita nak gaji besar, okay, bonus banyak. Okay, kalau you bekerja ke government, you jangan impikan bonus yang banyak. Jangan. Sebab hakikatnya, kalau bekerja dekat kerajaan, government sector, bonus dia tak banyak. Bonus dia setakat 500, 600, 700 macam tu. Tak lebih lah daripada 1,000. Maksudnya sikit. Kalau you bekerja dekat company swasta, big company, normal je dia orang bagi gaji dengan bonus terutamanya berganda-ganda. 6 kali gaji. Kalau gaji you dapat 3,000 sebulan, 5,000 sebulan. Imagine kalau dapat bonus 6 kali, 6 bulan. Maksudnya dapat 1,800, 3,000. So, banyak tak? 18,000, 30,000. Saya tanya kawan-kawan saya dekat KL. Dapat bonus awal tahun hari tu, sebelum Chinese New Year, dia orang banyak yang dapat bonus hampir 20,000. Berganda-ganda daripada dia punya gaji. Nampak tak? Sebab bila company tu dia dapat profit yang banyak, setiap tahun tu dia dapat profit yang banyak, income yang banyak, so dia akan bagi profit, dia bagi bonus yang lebih tinggi kepada pekerja dia.
Okay, boleh faham tak? Kita mestilah kita sebagai pekerja, kita mestilah kita nak income yang banyak. Nak beli kereta, nak beli rumah, nak beli handphone, siapa yang suka tukar handphone, kan? Nak selalu kita nak ubah lifestyle kita. Kita nak upgrade kita punya lifestyle. Mungkin kalau gaji kita dulu masa 3,000, kita punya lifestyle lain. Bila kita gaji lebih besar, kita punya lifestyle pun lain. Tak nak dah pakai kereta kecil-kecil, pakai kereta besar-besar. Tak nak dah kita rumah kecil-kecil, tak nak dah duduk rumah flat sebab kita nak target rumah yang lebih besar. Komitmen kita pun lagi banyak. Okay, tapi you all jangan tertipu pula bila balik raya, bila orang tu pakai kereta besar. Jangan fikir mungkin itu adalah kereta saver. Sebab banyak sekarang ni company yang buat kereta saver. So, jangan terkejut lah. Okay, ada yang nak tanya tak setakat ni? Ada yang nak tanya tak setakat ni? Ada tak? Ada tak yang tak faham? Ada? Azri kata tak ada. Okey. Okey. Bila kita tengok pasal sistem gaji, apa yang korang bermain di fikiran bila tengok dekat slide ni? Yang ni yang saya pernah sebut dalam kelas you all hari tu. Yang pasal time related piecework combination. Ada tak yang nak tanya? Ada tak yang tak faham? Saya pernah dah sebut ni. Benda ni. Apa beza time related dengan piecework? Apa beza dia pula dengan combination? Nur Akmal, hari ni senyap je. Ada nak share tak? Ada tak yang nak share? Apa itu time related system? Yang doktor cakap time related tu bayar ikut bulan ke minggu. Yang piecework ni bayar ikut macam kain. Dia jahit-jahit bayar ikut kain tu. Ya, betul. Macam mana pula dengan combination? Akmal? Combination tu Combination macam mana pula? Tak tahu. Okey, siapa ni? Okey, tak dengar. dia dapat gaji juga tapi tambah dengan ada seorang tu dia kerja, dia dapat gaji. Lepas tu gaji tu dia tambah dengan bonus untuk setiap kali dia jual kain. Betul. Betul. Maksudnya Akmal faham. Akmal memang faham. Okey. Benda ni saya pernah sebut dalam kelas kan? Okey. Sekejap sebelum tu ada yang saya tak tahu ni siapa 067590 ni dia kata apa? Piecework gaji berdasarkan produk yang dikeluarkan. Betul. Yang macam saya sebutkan dalam kelas hari tu. Kalau time related dia memang ikut masa. Kan? Setiap hujung bulan kita dapat gaji. Ada setengah orang tu contohnya buruh kan? Buruh binaan tukar-tukar rumah yang buat rumah tu majikan dia bayar macam setiap minggu. Maksudnya time related dia, sistem dia adalah setiap minggu. Hari Khamis dia orang akan dapat gaji. Macam tu. Ada juga yang dia dapat gaji bayar apa? Hari. Gaji hari pun ada juga. Ada yang dapat gaji 2 minggu sekali pun ada juga. Dia bergantung kepada majikan. Tapi normally kita akan dapat kita sebut time ni biasa kita akan dikira sebulan lah. Okay? Piecework ni dia berdasarkan kepada apa yang dia buat. Kalau dia kena jahit baju, dia 500 dibayar RM10 atas satu baju tu, maksudnya dia akan dapat 500 maksudnya dia akan dapat RM5,000. Macam tu berdasarkan kepada jumlah barang yang dijual. Okay, saya teringat hari tu, saya pernah pergi kedai perabot. Saya quite shock lah. Kenapa? Sebab biasanya kedai perabot ni dia akan ada basic pay. Maksudnya dia ada gaji pokok. Dan dia macam ala-ala combination lah. Maksudnya dia ada gaji basic dan dia dapat commission based on jualan dia. Kan? Tetapi dekat kedai yang saya pergi tu, dia kedai besar jugalah dekat Kuala Terengganu ni. Pekerja tu bagi tahu, dia tak ada basic pay. Tapi dia hanya dapat commission based on jualan dia. Kalau satu barang, dia akan ada berapa peratus yang dia dapat, tapi tak tinggi. Sebab tu, orang yang bekerja bahagian sales, dia orang akan cuba maksimiskan sale dia orang. Sebab ramai pekerja yang
dia kejar kepada commission tu. Sale tu. Okay. Okay, kalau combination, macam kawan kita sebut tadi, Akmal sebut tadi, betul lah. Dia dapat, dia ada basic gaji dan dia akan dapat juga commission based on jualan dia. Contoh you bekerja dekat kedai handphone. Biasa kedai handphone dia akan bayar gaji bulanan dan dia ada juga commission based on berapa pieces yang you jual. Sama juga dengan orang jual kereta. Orang jual kereta, dia ada juga gaji bulan. Tapi kalau dia dapat jual satu kereta, dia akan dapat lagi commission. Okay, contoh RM5,000 atas satu kereta tu. Sebab kereta orang tak selalu beli. So, bila dia dapat tu tinggi sebab dia ada berapa peratus berdasarkan kepada harga jualan kereta. Okay, ada nak tanya tak yang ni? Ada yang nak tanya tak? Ada tak yang keliru? Sekejap nak tanya. Contoh lain, dia jual kasut yang rare dapat bonus kan doktor? Dia jual dia sendiri atau dia bekerja dengan orang? Azri, cuba bersuara Azri. Nak dengar. Kasut yang rare macam mana? Kalau dia bekerja sendiri, susah juga dia nak dapat bonus, betul tak? Kalau dia sendiri, dia jual yang dia sendiri. Kalau yang dia jual yang company dia, kan? Kalau yang company dia, mungkin majikan akan bagilah commission. Based on dia punya jualan. Orang tak panggil bonus, biasa orang panggil commission. Bonus tu biasanya orang dapat bonus hari raya, bonus tahunan, itu lain. Kan? Okay. Dia kerja dengan orang. Okay. Macam kasut you. Okay. Kalau kasut you, biasanya dia orang akan ada basic salary, gaji basic, dan sama juga dia orang akan ada dalam dalam gaji tu dia ada commission based on dia punya jualan tu. Kalau you all pergi mana-mana kedai kan, you all perasan tak? Orang sales ni, yang bahagian sales ni, dia cuba approach kita. Sebab dia nak dapatkan customer. Kalau dia tak approach, kita tak pergi dekat dia, dia tak ada commission. Nampak tak? That's why lah, biasanya, kalau kita pergi kedai, orang approach, puan nak tengok yang mana? Ni. Kita kata, okay, kita nak tengok kasut ni. Then dia pun cari kat kita, size yang kita nak. Then, you perasan tak? Dia biasanya ada dekat receipt ke apa, dia tahu itu adalah customer dia dan dia orang biasa ada sign apa semualah, signature ke apa yang menunjukkan kita beli dengan dia. Pernah juga kalau you all pergi Jekyll, even Jekyll pun sama. Dekat receipt tu dia sign tau nama dia, maksudnya dia yang approach kita. Dekat kedai-kedai lain pun sama. Kalau you selalu membeli, you all boleh faham. Okay, ada lagi tak nak tanya? Ada lagi tak nak tanya berkaitan dengan sistem? Sorry kalau you all nampak saya macam malap gila muka saya sebab kamera saya ni dia tak smooth tau sebab saya guna desktop. Dia tak macam yang laptop punya. Kan kalau kita letak dekat sini dia macam cahaya. Dekat belakang ni dia cahaya yang sangat terang. Okay, so dia akan jadi nampak gelap lah. Okay, ada yang nak tanya tak? Ada tak yang masih keliru dengan sistem ni? Ada yang nak tanya daripada saya? Tak ada doktor. Siapa ni? Azri tak ada. Okey. Jun, yang lain ada tak? Bagi signal supaya saya boleh nampak. Okey. Okey. You all boleh tengok tak dekat sini? Boleh nampak tak dekat sini? Okey, kalau tengok dekat sini, okey. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembayaran gaji pekerja tu berbeza. Level of pay kita ni mungkin berbeza ataupun sama sebab majikan dia nak pastikan dia bayar gaji yang setimpal kepada pekerja tu, dia tengok kepada beberapa faktor. Yang pertama dia tengok kepada internal factor, yang kedua dia tengok kepada external factor. Bila sebut pasal internal maksudnya dalaman company tu sendiri. Kalau external maksudnya faktor-faktor luaran yang dia perlu consider untuk dibayar gaji.
Okay, yang pertama kita tengok yang internal dulu. Okay, yang pertama adalah compensation policy of organization. Maksudnya dalam company tu majikan dah tetapkan, dia dah ada polisi. Kalau you masuk dengan, sebagai contoh, you masuk dengan degree. So starting gaji you berapa? Kalau masuk dengan diploma, starting gaji you berapa? Okay, ataupun polisi yang berkenaan dengan apa experience yang you dah ada bila nak masuk pekerjaan tu. Apa language requirement, apa education level, okay, macam-macam lagi polisi yang majikan tu dah tetapkan. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, what's of the job? Maksudnya apa? What's of the job? Maksudnya job tu bersesuaian tak dengan kerja tu. Contohnya, bersesuaian tak dengan gaji tu. Sebagai contoh, dia nak bagi gaji engineer dengan mekanik. Sama tak mekanik punya level dengan engineer punya level? Tak sama kan? So, gaji engineer ni orang yang lagi banyak kena berfikir, lagi banyak kerja, gaji dia pun lagi tinggi. Lagi besar jawatan tu, lagi susah kerja tu, lagi tinggilah gaji. Okay? Employees relative worth. Maksudnya apa? Berkaitan, berbaloi tak kita bayar pekerja tu? Mungkin kita tengok skills dia, okay, mungkin kita tengok dia punya education level dia, ataupun experience yang dia dah ada, berbaloi tak kita nak bayar gaji pekerja tu dengan nilai-nilai sebegitu. Okay, contohnya, kita nak bayar gaji pekerja, orang tu dia dah ada experience 5 tahun bekerja dengan company sebelum ni. So, kita tengok, dia dah ada experience, dia dah ada degree, dia ada experience. So mungkin orang yang ada degree saja tanpa experience kita bayar 2,000. Tapi sebab dia dah ada experience sebelum ni 5 tahun, mungkin kita boleh bayar gaji dia 2,500. Itu sebagai contoh. Okey, tengok berbaloi tak dengan pekerja tu. Mungkin dia dah senior. Okay, dah senior. So, kita bagi gaji yang lebih. Ataupun internal factor lain, employer's ability to pay. Mampu tak majikan ni nak bayar gaji pekerja? Dia bolehlah kata, okay, company lain bagi gaji lebih tinggi. Mungkin sebab dia mampu. Company ni mungkin tak besar macam company yang dia compare tu. So, dia tak boleh nak bayar tinggi. Dia bergantung kepada kemampuan employers tu juga. Okay, tu dari segi internal factor. External pula kita tengok labor market dia macam mana. Okay, mungkin company A, company B, company C bagi average dia lebih kurang macam tu. So, kita pun bagilah yang lebih kurang. Sebab kita kena pastikan kita punya business ni dia boleh compete dengan company yang lain. Bila kita bagi gaji yang terlalu rendah kepada pekerja kita, pekerja tak akan bekerja dengan kita. Dia tak nak. Dia akan mencari jalan untuk dia cari kerja dengan company yang tawarkan gaji yang lebih tinggi. Okay, boleh nampak tak? Boleh faham tak? Okay. Dia tengok juga kepada ekonomi status. Sekarang kan banyak kan isu faktor-faktor lain juga ni selain daripada 4 ni. Ekonomi dunia, ekonomi negara kita sendiri. Okay, apa lagi? Macam hari tu ada pandemik. So, benda tu dia dah menukarkan kita punya level of payment kita kan. Ada company yang terpaksa buang pekerja, ada company yang terpaksa turunkan gaji and so on. Okay, selain pada tu, kita tengok juga external factor ni, cost of living. Yes, betul cost of living dia kena tengok. Kenapa? Contohnya, kalau dekat Terengganu, gaji dia tak semestinya sama dengan gaji dekat KL. Sebab cost of living dekat Terengganu ni mungkin dia agak rendah berbanding dengan KL. Sama juga dekat Kelantan. Okay, Kelantan, Kedah. Kalau you all boleh tengok dekat Kelantan, Kedah, makanan dia lagi murah daripada makanan Terengganu. Sebab apa? Cost of living dia lagi rendah daripada dekat sini kan. Sebab Terengganu ni selalu orang bandingkan kita dengan oil and gas. Selalu orang cakap, Terengganu kan banyak minyak. So, seolah-olah macam Terengganu ni banyak duit. Padahal, hakikatnya mungkin segelintir golongan sahaja yang bekerja dengan oil and gas tu yang banyak duit. Orang lain biasa. Sebab cuma kalau you all perasan dekat Terengganu ni gaji dia tak setimpal, kadang-kadang tak setimpal dengan apa yang kita buat. Kan? Kita tengok dekat KL boleh je bagi gaji yang tinggi dengan kerja yang sama dekat Terengganu. Okay? Ataupun collective bargaining.
Ni bila kita sebut pasal collective bargaining ni, biasa kita akan sebut pasal trade union lah. Kan? Trade union lah, dia akan tengok gaji-gaji. Cuba kalau you all perasan QPAX. Hari tu kita pernah tengok pasal ni kan, trade union yang aktif. Okay, collective bargaining yang nak sebut kat sini kan, contohnya macam QPAX. QPAX kata, dah lama dah gaji guru tak naik. Why not majikan dia bincangkan balik, cuba tengok keperluan untuk kenaikan gaji guru-guru. So dekat sinilah majikan pun kementerian pun tengok balik, dia teliti balik, mungkin sebab dah lama dah tak ada pindaan dalam gaji guru, so mungkin akan ada, sebagai contoh okey. Ataupun kita tengok kepada legal requirements. Okey, bila kita sebut pasal legal requirements, you all pun boleh tahu dia berkaitan dengan akta-akta yang terlibat. Kan, akta yang terlibat. Kalau yang famous sekali yang terlibat adalah Employment Act 1955 macam tu. Okey? Ataupun minimum wages 2000 yang latest ni 2022. Okey? Okey, saya nak baca sikit yang Ilham Hakimi kata, kalau tengok pada zaman COVID dulu banyak pekerja yang dibuang kerja. Jadi macam mana proses firing tu atau buang secara random saja? Yang tu dia bergantung kepada organisasi. Sebab masa tu dia berlakunya orang kata keadaan yang sangat tak stable, okey, keadaan yang sangat tak stable dekat satu dunia sebenarnya, okey. Sebab tu pentingnya kontrak kerja. Pentingnya kontrak kerja. Kenapa? Bila majikan tu tak ambil dia macam ambil mudah sangat pasal kontrak kerja, ni bahaya. Kan? Kita pula sebab kita nak kerja, so kita tak tengok dah kontrak kerja ni, tak tahu dah kepentingan dia. Sebab tu bila kita kena buang, masa contohnya ramai yang kena buang hari tu, dia tak boleh nak ambil apa-apa tindakan pun. Sebab apa? Sebab dia tak ada kontrak kerja. Dia tak ada black and white kontrak kerja dengan company. So bila majikan buang, dia tak boleh nak ambil tindakan kepada majikan tu. Boleh nampak tak Ilham? That's why lah pentingnya kontrak kerja. Okay? Boleh nampak? Okay? Ilham kata faham. Kan? That's why lah, bila you ada kontrak kerja, majikan sebenarnya tak boleh sewenang-wenangnya buang kita. Kan? Cumanya macam yang saya katalah, dia ada trap kan? Dia ada trap. Selalu majikan ni nak menangkan dia. Sebab tu bila dalam kontrak kerja tu dia bagi tahu, majikan boleh hentikan pekerja pada bila-bila masa bergantung kepada term and condition. Sebagai contoh kan? Dan bila dia dah tulis macam tu, bila dia nak buang kita tak boleh nak cakap apa-apa. Sebab dia memang dah ada dah dalam kontrak kerja tu. Boleh faham tak? Kawan-kawan yang lain. Ilham boleh faham tak? Yang lain boleh faham tak? Ada tak yang tak faham? Ada tak yang nak tanya dekat sini? Saya rasa macam laju pula saya bercakap. Ke tak laju dah? Okay, boleh saya sambung? Sorry. Kat sini. Okay. Tengok tadi. Ingat tak yang pasal internal tadi? Pasal internal tadi. Okay. Mungkin. Okay. Kita bayar gaji pekerja tu. Kan dia katakan. Berbaloi tak kita bayar? Bergantung kepada dia punya education. Bergantung kepada dia punya experience. Seniority. Kan? Tengok juga pasal cost of living. Di side external tadi. Performance pekerja tu. So majikan ni. Dia nak bayar. Dia akan tengok faktor-faktor tu. Ni you kata you tak sempat, you kata you banyak kerja. Tapi bila kita tengok sebenarnya tak buat kerja pun. Duduk main WhatsApp dekat komputer. Duduk buat kerja lain, duduk shopping. So benda-benda ni majikan dia akan tengok. Sebab tu sebab tu adanya performance appraisal. Dia mempengaruhi semua tu. Dia berkait. Nak bagi gaji, nak bagi bonus ke tak, nak ada kenaikan gaji tak tahun depan, dia based on performance. Macam tu. Okay? Ada yang nak tanya ke yang ni? Ada yang nak tanya tak? Semua faham ke? Semua boleh faham Ada tak yang tak faham? Ada tak yang tak faham? Sebab saya tak tahu you all ada nak tanya ke apa ke. Sebab senyap je. Okay. Boleh saya sambung
Okey. Okey. Bila kita sebut pasal legal, kita akan tengok akta-akta yang terlibat dengan remuneration, yang terlibat dengan gaji, yang terlibat dengan salary. Okey, yang pertama adalah the Employment Act 1955. Okey. Lepas tu kita tengok juga the Sabah Labour Ordinance, kita tengok juga Sarawak Labour Ordinance. Sabah Sarawak ni macam saya bagi tahu awal-awal hari itulah, dia tak guna Employment Act, dia guna Sabah Sarawak Ordinance. Dan last sekali kita tengok kepada National Wages Consultative Council Act. Yang ni, bila kita tengok yang ni, National Wages ni yang dia keluarkan minimum wages order tu. Berapa minimum gaji yang majikan perlu bagi. Okay, nanti saya akan tengok secara detail. Saya akan tengok secara detail. Okay, so ada 4 perkara ni, kalau kita tengok, dia berkaitan dengan gaji. Berkaitan dengan salary lah. Okay. Dia tengok apa lagi? Bila you sebut pasal ni, okay, you sebut dalam ni. Okay. Saya nak tengok, saya nak start kat mana dulu? Sebab banyak benda yang bila kita sebut pasal berkaitan dengan wages ni, bila kita sebut pasal akta tu, kita akan ni. Okay. Sekejap saya nak tunjuk dekat you. Okey. Bila kita sebut pasal akta, bila kita sebut pasal akta, kita akan tengok kepada ini. Ini akta kerja. Cuma ini adalah yang pindaan 2020. Ini adalah yang pindaan 2020. Okey, yang terbaru adalah pindaan 2022. Okey, pindaan 2022. Okey. Korang nampak tak ada perubahan yang berlaku pada Akta Kerja 1955 pindaan 2022. Korang tahu tak ada pindaan? Korang tahu tak ada pindaan? Senyap je ni. Tahu tak ada pindaan? Ke tak tahu? Boleh saya tanya tak? Tak? Tak tahu Ilham tak tahu. Okey. Saya nak tanya, Employment Act 1955 ni, dia kepada siapa? Dia kepada pekerja apa? Siapa boleh guna? Korang tak tahu Ada tak yang tahu? Ada tak yang tahu? Ada tak yang tahu? Pekerja kerajaan? Salah Izzatul. Kalau sebut pasal pekerja pekerajaan memang salah. Okey. Lagi. Pekerja asing. Pekerja asing pakai tak? Pekerja asing pakai tak? Pekerja yang bekerja di Malaysia. Kurang tepat. Lagi. Pekerja di Semenanjung. Izzatul, yang mana pekerja di Semenanjung pakai? Kalau daripada sini, yang mana pekerja di Semenanjung pakai? Employment Act. Yes, betul. Okey, Akta Kerja 1955. Okey, betul. Okey, saya terangkan dulu pasal akta ni. Sebab akta ni, dia akta yang dia dah lama, 1955. Cuma sebab dia ada pindaan. So, bila pindaan tu, dia ada perubahan. Okey, sebagai contoh, saya sebut. Korang tolong bagi perhatian boleh tak? Okey, yang ni, sekejap sebelum tu. Okey, saya bagi tahu secara general.
Okey. Employment Act ni dia sebenarnya dia terpakai kepada semua pekerja swasta. Kalau sebelum ni bukan yang pindaan 2022 ni, dia hanya terpakai kepada pekerja di sektor swasta, okey, yang bergaji 2,000 ke bawah. Boleh tak? Sebelum ni pekerja di company swasta, sektor swasta yang bekerja gaji 2,000 ke bawah, dia akan covered under Employment Act. Okey? Dan ingat pekerja tu bekerja di Semenanjung Malaysia dan Labuan sahaja. Okey. Berbeza dengan orang yang bekerja dalam sektor swasta di Sabah dan Sarawak, dia punya gaji dia masa tu adalah 500. 2,500. Kalau yang akta kerja ni 2,000 sahaja. Okey. Apa pindahan pada 2022? Apa pindahan dia? Okey, pindahan dia adalah employment ni sebelum ni jam bekerja. Okey, sebelum jam bekerja. Okey. Kalau sebelum ni RM2,000, sekarang ni dia dah tak ada had kerja. Semua yang bekerja dalam sektor swasta akan di-cover dalam Employment Act. Kalau dulu RM2,000, orang yang bekerja RM2,000 ke bawah, sekarang tak. Sekarang semua yang bekerja di sektor swasta covered under Employment Act. Itu majikan kena pasti. Kena tahu benda tu. Pun dia di bawah akta tu. Okey. Dia masih lagi untuk Semenanjung Malaysia, masih lagi untuk Labuan. Okey, cuba kena ingat Sabah dengan Sarawak Ordinance ni dia tak ada perubahan. Tak ada perubahan. Yang ada pindaan hanyalah Employment Act 1955. Okey. Tu kena ingat. Cumanya dia ada sedikit perbezaan apabila untuk orang yang bekerja, untuk orang yang bergaji 4,000 ke atas, ada benda yang dia tak boleh cover. Dia tak boleh nak claim. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh, bayaran OT. Bayaran OT, dia tak boleh nak claim. Orang yang gaji 4,000 ke atas, dia tak boleh claim OT. Dia tak boleh claim bayaran pada hari rehat. Bayaran kerja pada hari rehat, maksudnya rest day dia kena bekerja. So, dia tak boleh cover yang tu. Bayaran kerja pada public holiday, lepas tu ada faedah penamatan pun dia tak boleh. Okey. Yang tu yang 4,000 ke atas. Okey, 4,000 ke atas. Untuk orang yang 4,000 ke bawah, dia tak ada masalah. Okey, 4,000 ke bawah dia tak ada masalah. Memang dia akan covered. Okey. Apa lagi? Saya takut saya tertinggal. Okey. Jam bekerja daripada berapa? Izzatul, daripada berapa kepada berapa ni? Daripada berapa kepada berapa? Siapa tahu? Dari 48 jam satu minggu kepada 45 jam satu minggu. Okey? Okey? Dari 48 jam satu minggu, maksudnya 8 jam satu hari. Sebab kita bekerja 6 hari satu minggu. Maksudnya akan ada satu rest day kan. So 6 hari tu bila 48 dia akan bahagi kepada 6, kita akan dapat 8 jam. Berbeza dengan 45 jam, maksudnya 7 jam setengah sahaja kita bekerja. Inilah setiap hari. Okey? Okey. Lagi apa lagi perubahan kalau kita nak kaitkan dengan pasal gaji? Apa lagi? Cuti bersalin. Cuti bersalin. Cuti bersalin daripada berapa kepada berapa ni? Cuti bersalin daripada berapa? Kepada 98 hari.
Okey, dia awal dulu dia 60 hari je kan, yang standard kalau government kebanyakannya dia apply yang 90 hari. Okey, tapi dia dah ada pindaan sekarang untuk yang swasta punya. Kalau dulu swasta dia memang banyak bagi 60 hari, tapi ada juga company yang dia guna 90 hari. Tapi sekarang yang 2022 dia bagi dia akan jadi 98 hari. Okey, apa lagi perubahan yang dia buat? Ni yang 98 hari ni dia bergaji tau. Maksudnya dia cuti selama 14 minggu tapi dia dapat gaji. Gaji dia jalan. 3 bulan dia cuti, dia dapat gaji dia jalan. Okey. Sama juga dengan paternity. Paternity. Okey, mungkin saya boleh tunjuk dekat sini lah kot. Sekejap saya stop sharing sekejap dekat ni. Saya stop share sekejap. Saya try buka cuti bersalin untuk bapa. Betul. Saya nak share yang tu, Akmal. Sekejap saya nak tunjuk kat you all. Saya nak tunjuk. Senang sikit nak tengok. Sekejap overtime. Sekejap saya nak tunjuk yang pindaan ni. Saya cuba share. Okey, ini adalah yang pindaan. Okey, ini adalah yang pindaan. Korang boleh tengok tak? Korang boleh nampak tak? Korang boleh nampak tak ni? Okey. Boleh nampak Okey. Pindaan dia ini semua yang dalam ni dia ada pindaan dia. Daripada 88 kepada 45 cuti bersalin ni yang saya kata tadi ni, daripada 60 kepada 98, cuti sakit. Okey. Cuti sakit dia macam mana pula? Cuti sakit dia macam mana? Cuti sakit ni dia bergantung kepada jumlah yang dalam sebelum ni. Okey. Kalau hospitalization ni dia 60 hari. 60 hari. 60 hari. Itu kalau kita warded dekat hospital. 60 hari tu memang biasanya kita dapat lah. Okey. So dekat sini dia bagi lebih. Kenapa? Contoh cuti sakit. Cuti sakit dia terbahagi kepada tiga kategori. Yang pertama, orang yang kerja kurang daripada 2 tahun. Okey, kerja kurang daripada 2 tahun, minimum dia dapat 14 hari. Okey, so bila dia gabung dengan 60 hari tadi, dia akan dapat 74 hari. Kalau cuti sakit dan hospitalisasi ni dia digabungkan. Kalau cuti sakit saja 14 hari kalau kerja kurang daripada 2 tahun. Kalau kerja lebih pada 2 tahun tapi kurang daripada 5 tahun, okey, dia akan dapat berapa? 18 hari. Tambah 4 hari daripada yang tadi jadi 18 hari. Kalau kerja lebih pada 5 tahun, dia akan dapat cuti sakit minimum adalah 22 hari. Tambah lagi 4 hari. 14, 18, 22. Okey, faham tak? Okey. So, majikan dia dah bagi cuti. Okey. So, total dia akan jadi 74, 78, 82. Tu kalau dia gabungkan lah. Ingat cuti sakit dan cuti
worded dekat sini adalah cuti bergaji. Maksudnya majikan perlu bayar gaji juga. Gaji tak potong lah. Kecuali bila dah habis tempoh 74 hari ke 78 ke 82 hari tadi, bila dah habis tempoh, ya majikan boleh sekat gaji dia. Maksudnya cuti tanpa gaji. Macam tu. Okey. Cuti paternity. Okey. Yang kat bawah ni saya rasa dia tak ada sangat yang berkaitan dengan gaji. Aturan fleksibel, okey, tak apa. Penyeraan gaji tidak cukup, tidak lengkap bulan, dia tengok juga kalau macam bekerja kurang daripada genap je, contohnya 1 bulan kita bekerja 26 hari. Pengiraan dia pun dia akan bahagi kepada 26 hari. Kalau you all tengok dekat sini, saya share overtime. Sekejap, saya nak share. Okey. Boleh tak saya nak share yang ni? Mana pula dia hilang. Sekejap Saya nak share ini. Skrin. Kalau tengok skrin mana? Dapat tak? Okey, you boleh nampak tak yang ni? Boleh nampak tak? Korang boleh nampak tak yang ni? Boleh. Boleh Okey, boleh. Okey. Kalau you all perasan, dekat sini dia bagi tahu. Okey, sebab kita dah amend kepada 22 dah amend kepada 45 hari. Okey, 45 jam, 45 jam satu minggu. So, pengiraan dia pun kalau ikutkan sebulan kita tak kerja 30 hari tau. Kita bekerja 26 hari. Okey. So, kalau kita nak tengok gaji kita, okey, kalau nak tengok kepada gaji per jam kita, dia akan bahagi juga dengan 26. Okey, sama juga kalau kita nak tengok kepada bulan, dia akan bahagi kepada 26 juga. Kalau tengok kat sini, dia still bahagikan kepada 8 jam satu hari. Tapi kalau ikutkan yang terbaru ni, dia tak jadi 8 jam dah, dia akan jadi kepada 7.5. 7 jam setengah. So, dia akan bahagi kepada 7 jam setengah. Okey. Okey, so sekarang sebab dia ni dia bagi tahu yang sebelum ni, sekarang kita dah ubah kita dah ubah. Okey. Boleh nampak Okey, sebab saya nak share lagi apa yang tadi yang dia bagi tahu. Okey. Yang paternity tadi, paternity tu cuti apa? Cuti apa paternity? Cuti apa paternity? Korang tahu tak cuti apa paternity tu? Cuti bersalin? Cuti bersalin? Cuti bersalin untuk suami. Isteri bersalin, suami yang dapat cuti. Kalau dulu benda tu tak wajib. Dulu benda tu tak wajib. Maksudnya majikan kalau dia tak nak bagi cuti kepada pekerja pun, pada suami pun sebenarnya tak ada masalah. Okey, tapi sekarang dia tak boleh dah sebab dia benda tu dah ada dalam akta. So dia perlu bagi. Okey, dia perlu bagi 7 hari. Okey, tapi 7 hari pun kena pastikan dia adalah syarat-syarat dia kan. Dia ada syarat-syarat dia jugalah. Mestilah orang tu memang sah isteri dia. Bukan wanita simpanan ke apa, tak boleh. Sebab dia kena sah itu adalah isteri dia. Lepas tu dia ada lagi. Dia kena pastikan orang dia sampai 5 anak je. 5 anak je macam tu. Okey. Nak tengok apa? Bila kita sebut pasal akta ni, saya back kepada yang formal Okey, frequency of wage payment. Okey, ini bergantung kepada jenis dia tadi kan. Sebab ada mungkin orang tu dia guna per hour kan. Dia tengok kepada dia bayar ikut mingguan.
Okey, ada juga yang bayar gaji hari ataupun bayar gaji mingguan, diterus bagi. Tengok macam tu. Cumanya, bila kita sebut pasal frekuensi ni, kebiasaannya, okey, dia akan tengok kepada bulanan. Maksudnya kalau majikan tu tak bagi tahu pun saya nak bayar gaji awak based on apa? Based on hour ke, based on per day ke, based on 2 minggu sekali ke, kita akan anggap dia tengok sebagai bulanan. Maksudnya dia bayar gaji setiap bulan sekali. Tak kisahlah dia bila dia nak bayar kan. Ada yang bayar, majikan bayar awal 25 hari bulan dah bayar. Ada yang 28 hari bulan. Ada yang 29, ada yang 30. Macam tu. Dia bergantung kepada majikan. Tengok timing dia. Bila saya sebut pasal bila tu, kita tengok timing dia. Majikan ni, biasanya dia akan bayar pada hujung bulan. Tetapi, awak kena ingat, tak semua majikan dibayar pada hujung bulan. Ada juga yang dibayar pada awal bulan berikutnya. Contohnya bulan 4 ni, okay, majikan dia tak bayar bulan ni, dia akan bayar awal bulan depan. Tapi, kalau ikut akta dia cakap apa? Dia boleh bayar selewat-lewatnya pada hari ke-7 bulan yang berikutnya. Maksudnya 7 hari bulan dah, paling lewat 7 hari bulan. Kalau anda kata majikan tu tak boleh nak bayar juga 7 hari bulan, dia kena buat surat kepada, dia dapat approve daripada General Director Pejabat Buruh. Dia Pejabat Buruh, ketua di Pejabat Buruh. Sebab norma dia adalah tidak lebih daripada hari ke-7 minggu yang berikutnya. Okay, 6 hari bulan tu boleh lagi. 7 hari bulan tu paling lewat dah. Okay, mode of payment. Okay, mode of payment bergantung juga kepada majikan. Sama ada majikan dia nak bayar ikut bank ke, nak bayar cash ke, okay. Boleh advance payment. Advance payment ni, advance ni bila kita sebut pasal advance, maksudnya kita ambil apa? Pendahuluan. Kita buat pendahuluan. Okay, ada setengah majikan dia bagi. Tapi kita kena ingat, kalau nak buat advance pun, dia ada beberapa syarat dia lah yang majikan perlu patuhi. Dan dia tak boleh lebih daripada 1 bulan gaji. Contohnya, gaji you RM5,000. You tak boleh nak buat advance RM5,000. Tak boleh. Tak boleh. Kecuali dia ada beberapa perkara lah. Yang tu kita kena tengok detail dalam akta. Okay. Secara general dia, advance ni dia boleh buat tapi tak boleh melebihi 1 bulan gaji. Deduction ni majikan tak layak, tak boleh nak buat deduction pada kita kecuali mengikut, kalau ikut akta, mungkin dia akan tolak sebab nak bayar KWSP. Mungkin dia nak tolak bayaran gaji kita sebab nak bayar perkesok. Mungkin sebab kita kena bayar trade union kan. Kelab tu, kelab ni kita nak bayar insurance and so on. Tapi dengan syarat mendapat kelulusan dua-dua belah pihak. Maksudnya persetujuan dua-dua belah pihak baru ada deduction. Ataupun kita dah buat advance, so gaji hujung bulan ni majikan dia akan deduct gaji kita. So tak ada masalah. Dia ada banyak juga deduction ni, dia boleh buat deduction based on persetujuan dua belah pihak ataupun persetujuan dengan pihak luar ataupun dengan mendapatkan permission daripada Ketua Pengarah Pejabat Buruh. Dia ada banyak. Tapi kena ingat macam ni. Kalau secara general je majikan tak boleh nak buat deduction melainkan ada benda-benda yang dia terpaksa potong. Contohnya macam tadi saya bagi tahu kan, kalau ikut akta ada KWSP, ada SOKSO, adalah apa-apa mungkin pinjaman yang pekerja buat. So dia perlu ada deduction dengan persetujuan dua-dua belah pihak. Situation when wages are not required to be paid. Kat sini kita boleh tengoklah mungkin situasi di mana pekerja mungkin hantar notis kurang daripada notis berhenti kurang daripada tempoh yang sepatutnya. Okey, so majikan boleh berhak untuk tidak membayar gaji. Okey, so yang ni dia tengok kepada akta. Dia tengok kepada kontrak kerja. Okey, so bila tengok dalam akta, dia memang ada term dekat situ. Majikan sebenarnya boleh minta bayaran ganti rugi juga dengan pekerja dan juga majikan berhak untuk tak bayar gaji pekerja sekiranya diberhentikan tak cukup
tempoh. Okey, failure to pay wages pun dia adalah dalam akta tu sekiranya majikan tak mampu untuk bayar, gagal untuk bayar gaji. So, apa tindakan daripada pekerja? Okey, pekerja boleh bawa kepada pejabat buruh. Okey, ada tak yang nak bertanya? Yang berkaitan dengan legislation ni, ada tak yang nak bertanya? Ada tak? Tak ada ke? Tak ada ke? Semua faham ke? Ke laju sangat? Syed Afiq je faham. Yang lain faham tak? Kalau sebut pasal akta ni, dia memang sangat, kalau benda-benda ni, dia sangat familiar dalam final exam. Dia sangat familiar. Okey, bila kita sebut pasal minimum wages, okey, kita sebut pasal minimum wages. Saya akan tunjuk juga pasal minimum wages. Okey, is the current minimum wage adequate? Cukup tak? Cukup tak minimum wages sekarang? Sekarang berapa minimum wages kita? Minimum wages kita berapa sekarang? Paling kurang. Tahu tak? 1,500, 1,300. Ada yang jawab 1,300. Nur Ain Syafiqah kata 1,300. Okey. Okey, 1,200. Ada yang jawab 1,200. Nur Akmal cakap 1,200. Yang lain jawab 1,500. Okey, nanti kita akan tengok. Cukup tak? Kalau korang tengok 1,200 ke 1,500 ke, cukup tak? Dengan keadaan sekarang, situasi sekarang, korang rasa cukup tak dengan gaji macam tu? Okey? Okey. Berapa, macam mana kekerapan diorang revise? Diorang revise minimum wages tu. Adakah minimum wages tu dia sama dengan negara lain? Tak, dia tak sama. Berbeza sebab negara lain dia cara lain. Sebab dia punya contohnya GST diorang berlainan. Diorang punya tax berlainan. So dia memang tak sama. Okay. What is the likely impact of the minimum wages on employers, and memang impact lah kan. Okay. Banyak benda. Yang ni kita akan tengok. Kita akan you all boleh fikir. Okay. Yang ni boleh tengok. Okay. Okay. Sebelum saya tunjuk yang minimum wages tu, boleh tak saya sambung? Sebab macam tak banyak sangat kot. Boleh tak saya sambung dulu? Nanti saya akan tunjuk yang minimum wages tu. Saya sambung dulu yang ni. Okay. Tadi kita dah sebut dah pasal working hours. Daripada 48 kepada 45. Betul tak? Okay. Okay, so setiap hari dia tak boleh kerja lebih pada 8 jam. Tak boleh lebih kerja daripada 8 jam. Tak boleh lebih kerja 45 hari. Okay, berturut-turut 5 jam tak boleh. Okay, faham tak? Maksudnya dalam sehari you all tak boleh kerja lebih daripada 8 jam, ataupun sekarang ni bila 45 jam maksudnya dalam 7 jam setengah kan, sebab cuma dia akan ada break lah, dia ada break. Maksudnya tak boleh lebih daripada 8 jam. Okey, dalam seminggu tak boleh lebih daripada 45 jam. Ni ikut yang baru tau. Okey, dan bila you bekerja dalam satu hari 5 jam tu tak boleh berturut-turut. Maksudnya dia kena ada rehat. Bila you bekerja 5 jam, you kena ada rehat. Contohnya, you masuk kerja pukul 8, balik pada pukul 5 petang. So, pukul 1 hingga pukul 2 biasanya majikan akan bagi rehat. Maksudnya, dia akan ada 1 jam rehat. Okay, itu yang berkaitan dengan working hours. Okay. Bila kita sebut pasal working hours ni juga, macam saya ulang lagi, dalam 1 minggu akan ada 1 hari rehat. 1 hari rehat ni dia tak semestinya hari Jumaat, tak semestinya hari Sabtu. Boleh jadi hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Dia bergantung kepada majikan kita. Dia nak bagi hari apa, kita cuti. Okey. Bila sebut dekat bawah tu, okey, dia sebut. Okey.
Okey, saya sebut terus minimum public holiday. Bila, back pada rest day, bila you bekerja pada rest day, majikan perlu bayar 2 kali ganda. Majikan perlu bayar 2 kali ganda kalau you bekerja pada rest day. Kalau you bekerja pada public holiday, saya dah sebut banyak kali dalam kelas, untuk Sabah dengan Sarawak dia lebih pada Semenanjung. Untuk yang menggunakan Employment Act, dia paling kurang adalah 11 hari. Okey, untuk yang peninsula biasanya 11 hari paling kurang. Cuma kita biasanya akan adalah tambahan. Public holiday ni macam Raya Korban, Raya Cina, Raya Puasa kan, Raya Aidilfitri, Hari Kemerdekaan, Hari Malaysia, Deepawali and so on. Sekurang-kurangnya adalah 11 hari. Sabah 14 hari, Sarawak 16 hari sebab dia ada lagi perayaan-perayaan lain yang orang Semenanjung tak sambut. Okey, kita perlu ingat bila public holiday, you bekerja pada public holiday, you perlu dibayar 3 kali ganda. Majikan perlu bayar 3 kali premium. Okey, 3 kali ganda. Okey, boleh faham tak setakat ni? Boleh faham tak? Ada tak yang macam keliru? Kalau rest day, you bekerja pada rest day, kalau biasanya 1 jam RM6, bila you bekerja pada rest day, 1 jam akan jadi RM12. Okey, dia akan 2 kali ganda. Okey, kalau bekerja pada public holiday, 1 jam RM6, bila public holiday dia akan jadi RM18. Sebab dia 3 kali ganda. Okey, ada tak yang tak faham? Ada tak yang nak tanya? Ada tak yang nak tanya? Tak ada yang nak tanya? Faham Okey. Overtime pula. Overtime dia macam mana? Overtime. OT. Kan OT. Bila sebut overtime mungkin ada yang tak faham. Bila sebut pasal OT, maksudnya dia apa? Maksudnya dia bekerja lebih masa. You kena ingat dalam sebulan dia tak boleh kerja lebih masa lebih pada 104 jam. 104 jam satu bulan. Okey, kalau you ambil kalkulator, 104 you bahagi dengan 26 hari, you akan dapat 4 jam satu hari. Sebab tu kalau tengok dekat sini, dia tak compulsory. Okey? Dan satu hari kita tak boleh kerja lebih pada 12 jam termasuk dengan OT. Sebab kerja tadi kita 8 jam, so kita tambah dengan OT, dia akan jadi 12 jam. Itu adalah maksimum. Dan OT ni dia perlu dia bayar pada premium rates di mana 1.5 kali ganda. Kalau gaji you 1 jam RM6, bila buat OT dia akan jadi RM9. Okey? Boleh faham tak? Ada tak yang rasa nak keliru? Yang rasa keliru? Ada tak yang rasa keliru? Korang boleh faham ke? Saya rasa OT ni senang. Semua apa ni ada. Premium rate satu. Pekerja tu. Kalau you all tengok kalau pekerja kilang ni dia sinonim sangat dengan OT. Kalau ikutkan gaji basic dia mungkin tak banyak, tapi sebab bila dia buat OT, ada kalanya OT dia tu melebihi gaji basic. Nampak tak? Sebab dia rajin buat OT, so gaji OT dia tu banyak sampaikan melepasi gaji basic dia. Okay? Sebab ada juga majikan yang memang dia suruh pekerja dia buat OT sebab dia nak tolong. Okay? Apa kelemahan dia? Higher cost per hour. Yelah, sebab kita nak kena bayar premium rate 1.5 kan, so dia perlu bayar extra. Dan dia boleh menyebabkan keletihan yang melampau. Kan? Boleh sampai jadi accident. Kan? Kalau kita tengok, pernah banyaklah berlaku
Bila orang tu buat OT dalam perjalanan balik kerja, dia accident sebab terlalu penat. Even doktor ke nurse ke yang buat OT pun ataupun tak, dia orang kan panggil on call kan. On call tu maksudnya kerja yang lebih pada masa yang biasalah. Maksudnya dia sampai boleh berlakunya accident. Okey, dan selain tu juga dia boleh menyebabkan ketidakpuasan hati di kalangan pekerja. Mungkin ada setengah pekerja tu dia boleh buat OT, ada setengah department tu tak boleh buat OT. Kan? Ada setengah tu tak boleh buat OT. Sama juga bila keluar akta baru ni, bila ada pindaan untuk orang yang gaji 4,000 ke atas, dia tak boleh buat OT. Maksudnya tak dibayar OT. So, mungkin adalah di kalangan mereka yang dirasa macam tak fair. Baik kita ni gaji bawah pada 4,000. So, kita boleh buat OT. Macam tu. Okay, you all boleh faham tak? Ada nak tanya tak setakat ni? Pak pasal shift. Pernah dengar tak perkataan shift? Biasa. Apa yang korang faham pasal shift? Kerja shift. Apa yang korang faham tentang shift? Gile-gile? Gile-gile. Okey. Kemasukan kerja. Apa lagi ni? Senyum saja. Masuk kerja pukul berapa? Okey. Okey. Bila kita sebut pasal shift, shift ni kalau dia banyak jenis dia banyak jenis. You all boleh tengok double shift, triple shift, continuous, semi continuous, split shift, fit shift. Ni banyak Tapi yang biasa kita guna double shift ataupun triple shift. Continuous ni ada juga yang shift yang macam bulan ni dia guna hari macam ni ataupun minggu ni dia guna siang jadi pekerja. Okey, minggu depan dia guna malam je. Macam tu. Ada juga yang tu continuous Yang jenis-jenis continuous. Dia ada juga continuous ni dia tengok semi continuous, dia continuous dia tu lain lah. Okey. Yang double shift ni maksudnya company tu dia beroperasi bukan 24 jam tetapi dia beroperasi selama 16 jam sahaja. Okey, 16 jam sahaja. Maksudnya, contoh you bekerja pada 16 jam, so 8 jam untuk satu untuk satu shift. Nampak tak? Boleh faham tak kat situ? Biasa kerja apa? Dekat mall. Kat mall, kan? Buka pukul 10, habis pukul 10. Okey, buka pukul 10, habis pukul 10. Maksudnya 12 jam je. Tapi dia buat 2 shift.
Boleh juga macam tu. Maksudnya dia apa? Maksudnya apa? Orang yang kerja yang pertama, dia masuk mungkin pukul 9, dia masuk awal sikit kan? Dia masuk awal sikit, masuk pukul 9, habis pukul 6 sebagai contoh. Okey? Tapi in between, orang yang akan balik pada pukul 10 malam tu, dia masuk dah pukul 3 petang tu. Ataupun pukul 2 petang dia masuk dah. Pukul 3 petang ke dia dah masuk dah. Sebab dia nak cukupkan waktu kerja dia. Okey, nak cukupkan waktu kerja dia. Ataupun orang yang bekerja, company tu dia ada, dia buka contoh 8 hingga 4, masuk pukul 8, balik pukul 4, ataupun orang lepas tu, orang yang masuk pukul 3, mungkin dia akan habis pada pukul 11 malam. Macam tu. Dia boleh juga macam tu maksudnya 2 kali shift dia dalam satu hari. Berbeza dengan triple shift. Triple shift ni dia 24 jam. Contoh kerja Pak Gad. Okay, kerja Pak Gad biasanya dia akan jadi 3 shift. Okay, 3 shift ni contohnya pukul 7 pagi dia balik pada pukul 3 petang. Okay, pukul 3 petang dia akan balik pada pukul 11 malam. Pukul 11 malam dia akan balik pada pukul 7 pagi besok. Kalau you kira-kira dia akan cukup 8 jam. Tapi dia akan triple shift. Maksudnya dia non-stop lah. Ada juga kilang-kilang yang dia open 24 jam. So dia akan shift yang sama. 7E ke convenience shop yang ada 24 jam tu, biasa dia akan guna triple shift. Okay, yang continuous tadi dia mungkin dia ikut shift yang dia mungkin bulan ni dia lain, bulan depan lain, ataupun minggu ni lain, ataupun minggu depan lain, macam tu Kalau split shift ni dia lain, rotate ataupun fixed shift ni pun lain. Dia mungkin rotate sama dengan kerja lain. Kalau split shift ni, saya boleh share berkaitan dengan split shift. Contohnya, split shift ni contohnya macam ni. Biasanya diamalkan dalam F&B, kedai makan. Dibuka dulu pagi, okey, dibuka dulu sebagai contoh dibuka pukul 12 sampai pukul 3 petang. Maksudnya 3 jam. Okey. Dan dia tutup dulu. Ditutup selama 3 jam. Dia buka balik pukul 6 sampai pukul 11 malam. Maksudnya 6 sampai 11 jadi 5 jam. Pagi pukul 12 hingga pukul 3 tu 3 jam. Maksudnya bila total dia akan jadi 8 jam. Okey, ataupun dia buka dulu pagi pukul 8 hingga pukul 11 pagi. Dia jual makanan pagi. Lepas tu dia tutup, dia buka balik pukul 6 petang sampai pukul 11 malam. Ataupun buka pukul 7 petang sampai pukul 12 malam. Maksudnya cukup 8 jam. Split tu dia split. Dia ada in between tu dia ada rest lah. Okey. Ni sebab tu dia kata biasanya split shift ni kebanyakannya diamalkan dalam F&B, kedai-kedai makan. Okey. Okey, ada yang nak tanya tak pasal shift work ni? Ada yang nak tanya tak? Ada yang nak tanya? Ada yang rasa macam kabur-kabur? Ada yang nak tanya? Tak ada? Okey. Saya sambung lagi Saya sambung lagi. Nanti you all tengok tau buku, baca dalam buku sebab tak semua benda saya boleh nak share. Bila kelas online, dia tak semua benda saya boleh share sebab kita ada kekangan waktu. Okey. Bila kita buat shift work, kita kena tengok balik. Dia bagi efek kepada kesihatan kita ke tak? Dia punya pekerja tu produktif ke tak? Berbeza tak dengan orang yang bekerja normal shift, tak ada shift? Okay, dari segi produktif dia tu berbeza tak? Okay, ataupun bila kita bekerja shift ni ada tak perbezaan dari segi kos? Sebab ada kalanya company dia buat bila shift malam dia punya gaji dia lebih sikit berbanding dengan orang shift siang. Ada juga buat macam tu. So kita kena tengok balik. Nak buat shift ni dia akan bagi efek tak kepada pekerja tu dari segi kesihatan ke kan? Sebab kadang-kadang bila kita shift, minggu ni kita shift malam, minggu depan kita shift siang, dia akan kita punya badan kita nak kena tune tu. Nak kena tune tu. Okey? Okey, you ada nak tanya tak? Ada nak tanya tak? Lepas alternatif ni saya akan tengok pasal minimum wages tu. Okey, ada yang nak tanya tak setakat ni?
Senyap je ni, saya pun tak tahu. You all boleh faham ke tak? Tak ada? Semua faham Semua faham ke? Faham, Doktor. Faham Okey. Bila kita tengok sekarang, even sekarang bukan, sekarang bukan. Kita buat alternative verb. Kenapa saya kata alternative verb? Sebab kita bekerja tak macam dulu. Dulu wajib kelas offline, masuk kelas. Okay, sekarang tak semestinya. Betul tak? Kita dah online kan? Okay, saya sebut dulu homeworking. Homeworking. Okay, saya nak buat kelas dengan you all hari ni, sebenarnya saya boleh je buat daripada rumah. Homeworking. Maksudnya saya online daripada rumah. Sebab ingat tak e-learning minggu lepas kita tengok e-learning. Kan? Tak semestinya saya perlu berada di kampus. Awak pun sama. Awak sekarang ni awak berada di rumah. So, awak ada kelas daripada rumah. Homeworking maksudnya dia bekerja daripada rumah. Teleworking maksudnya dia bekerja di merata-rata. Tak kisah daripada rumah ke, dia bekerja dekat mana-mana stesen ke. Macam saya boleh kata, saya boleh andaikan sekarang ni mungkinlah saya bukan daripada office, saya dekat kedai makan. So, saya dikira teleworking. Teleworking ni biasanya, kalau you tengok yang selalu berjumpa dengan klien. Contohnya orang yang bekerja insurans sebagai contoh kan. Orang yang bekerja insurans tak semestinya akan duduk kat office. Dia boleh jadi duduk dekat luar. So bila duduk kat luar, dia nak jumpa klien, dia bekerja tapi stesen dia berbeza. Tak semestinya di office. Okay, part-time working. Pun sama juga. Tak semestinya kita bekerja full time, so sekarang ni ramai je orang bekerja sebagai part time. Job sharing. Kalau berkaitan dengan job sharing ni apa? Contohnya, job sharing ni macam ni tau. Kerja tu dia share dalam 2 orang. Shift pagi, contohnya orang shift pagi dia bekerja, dia buat benda tu, then kerja dia tu disambung oleh orang shift petang. Dia disambung. Maksudnya dia share kerja tu. Cuma di kadang-kadang job sharing ni dia ada kelemahan juga. Imagine kalau orang yang kerja pagi tu jenis lembab. So dia akan bagi efek kepada orang yang kerja petang tu. Nampak tak? You all boleh faham tak? Okay, kalau berkaitan dengan flexi time. Flexi time ni dia lebih luas. Sebab tu saya sebut saya sebut kemudian, saya sebut last. Okay? Bila kita sebut berkaitan dengan flexi time ni, dia ada beberapa terminologi. Okey, dia ada beberapa terminologi. Kita sebut je flexi, tapi bawah flexi tu dia sebenarnya ada lagi. Dia ada bandwidth, dia ada core hours, dia ada flexi band, dia ada settlement period. Tapi secara general dia, bila kita sebut pasal flexi time dia, maksudnya apa? Okey, bila saya sebut tadi, bandwidth, dia ada core hours, dia ada flexi bands, dia ada settlement period. Dia berbeza. Okey, sebagai contoh. Majikan kata waktu kerja adalah fleksi. Fleksi dari segi mana? Fleksi dari segi macam mana? Fleksi dari segi dia boleh datang pada bila-bila masa. Okey? Pada bila-bila masa. Memanglah. Tu dia sebut fleksi lah. Tapi secara general. Bila secara spesifik dia. Okey, contohnya saya sebut pasal bandwidth. Bandwidth ni dia macam mana tau? Okey, bandwidth ni dia macam mana? Majikan tu ada buat operation hour, maksudnya daily operation hour. Dia ada waktu mula bekerja pada pukul 8. Maksudnya dia ada band, itu dipanggil bandwidth. Okay. Maksudnya dia kata macam, okay. Contoh, waktu office bermula pada pukul 8 pagi sebagai contoh. Tapi saya nak datang pukul-pukul berapa pun tak ada masalah. Tapi dia dah tetapkan pukul 8 pagi you masuk. Tapi kalau tak nak masuk pukul 8 pun tak apalah kan. Nama pun fleksi kan. Tapi dia dah tetapkan daily operation hour, dia dipanggil bandwidth. Okay, kalau majikan dia dah tetapkan ada daily operation hour, dia dipanggil bandwidth. Kalau core hours tu pula, yang kedua, dia ada 2. Yang keempat, satu bandwidth, core hour, flexi bands dengan settlement periods. Okay, bandwidth kalau dia ada daily operation hours. Okay, yang kedua dipanggil core hour. Core hours ni contohnya, majikan kata dalam minggu tu you kena bekerja 45 jam. 45 jam. Okay.
tak kisahlah you nak bekerja pada bila-bila. Maksudnya, tak ada spesifik kena masuk pukul 9 sampai pukul 5, tak ada. Cuma dia bagi tahu dalam sehari 7.5 jam. 7.5 jam. So nak bekerja daripada pukul 8 sampai pukul 5 ke, pukul 9 sampai pukul 6 ke, you nak masuk pukul 10 sampai pukul 7 ke, you nak masuk pukul 3 sampai pukul 10 malam ke, bergantung kepada kita. Cuma dia bagi tahu kita masuk berapa jam. Okay. Ataupun dekat sini juga core hours ni majikan dah tetapkan. You perlu ada dekat office pada waktu meeting. Okay, dah tetapkan. Waktu kelas memang kena ada dekat office. Waktu meeting kena ada dekat office. Okay. Okay. Itu core hours. Okay. Ada juga dipanggil flexi time. Flexi band. Okay, flexi band. Dipanggil juga flexi band. Okay. Flexi bands ni dia lain sikit. Okay. Flexi bands ni dia maksudnya dia macam tadi bandwidth tu maksudnya waktu dia buka. Flexi bands ni dia macam mana nak terangkan supaya you all boleh faham? Maksudnya dia tak kisah bila-bila. Boleh jadi contohnya bandwidth masuk pukul 10, majikan kata deliver dia pukul 10, tapi dia masuk pada pukul 8. Ataupun dia keluar pada lewat. Maksudnya dia tak ada masalah. Okey, tu flexible. Okey. Satu lagi dipanggil settlement period. Settlement period ni pula yang tadi, yang core hours tu, majikan dia bukan macam yang saya terangkan tadi. Core hours tadi, majikan perlu tetapkan berapa jam dia perlu ada dekat organisasi tu. Okey, tapi dia perlu bagi tahu. Okey, contohnya dia perlu ada pada pukul 8 hingga pukul 5. Dia perlu ada wajib ada waktu meeting, waktu kelas. Contohnya waktu kelas pukul 2 hingga pukul 5 wajib ada. So dia panggil fleksi, tapi di waktu tertentu dia dah wajibkan. Dia berbeza dengan settlement period. Settlement period ni yang saya bagi tahu awal tadi. Contohnya 7 jam you kena masuk, 8 jam. You duduklah dekat office tu bila-bila, tapi kena cukup dalam 8 jam. Sebab tu dia panggil settlement period. Kena settle dalam period tertentu. You perlu ada 8 jam. Contohnya macam tu. Okay. You nak duduk masuk pukul 8, balik pukul 5 ke, tak ada masalah. Nak balik pukul 9 sampai pukul 6 pun tak ada masalah. Okay. Yang ni nanti boleh baca betul-betul balik dalam buku, tapi secara overallnya flexi time ni dia sangat memudahkan kerja employee. Sebab kita boleh pilih sebenarnya, contohnya macam sekarang, banyak majikan dia buat apa tau. You boleh pilih, you nak masuk pukul 8, balik pukul 4.30, ataupun 8.30 balik pukul 5, ataupun pukul 9 balik pukul 5.30, macam tu. So, kita boleh pilih ikut kesesuaian kita. Okay? Sebab tu dia kata flexi time ni secara general dia memberi kemudahan kepada kita nak masuk pukul berapa, nak balik pukul berapa, macam tu. Macam kita orang, macam kami pensyarah, kami memang guna flexi time yang memang betul-betul fleksi, di mana tak kisah masuk pukul berapa, balik pukul berapa, tak kisah. As long as dalam satu hari kita perlu ada kedatangan masuk office. Dia ala-ala macam core hours tadilah. Bila waktu meeting wajib datang. Bila waktu kelas wajib hadir. Tapi selain pada tu tak kisah. Okey, ada yang nak tanya tak berkaitan dengan alternative work? Ni banyak sangat majikan guna, terutamanya selepas pada COVID. Memang banyak majikan guna. Okay, ada yang nak tanya tak? Ada nak tanya ke? Dah di alam mana ni?
Masih bersama saya tak? Masih bersama saya tak? Okey, saya nak tunjuk sikit. Saya nak tunjuk sikit dekat you all. Berkaitan dengan minimum wages. Okey, tak banyak tak banyak. Saya nak tunjuk sikit berkaitan dengan minimum wages. Okey. Okey. Okey, which one saya nak tunjuk dulu? Okey. Boleh saya tunjuk? Okey, saya tunjuk yang ni Sorry. Okey, boleh nampak tak? Ada dua dokumen yang saya nak tunjuk dekat sini. Perintah Gaji Minimum 2022. Nanti saya masukkan dalam klip. Minimum Wages Order 2022. Okey, ni yang latest. Okey, kalau ikut Minimum Wages 2022, berapa? Gaji kita sekarang ni dia dah tetapkan minimum wages dia adalah sebanyak RM1,500. RM1,500. Okey. Dia dah tetapkan RM1,500. Okey. Dekat sini, nampak tak? Kalau you all tengok dekat sini, dia kata berkuat kuasa pada 1 Januari. 1 Januari. Maksudnya, majikan dia perlu berwajib bagi gaji kepada pekerja. Okey. Sama tak? Sorry. Tengok yang ni dulu. Nombor 4. Majikan wajib bagi gaji sekurang-kurangnya RM1,500 kepada pekerja berkuat kuasa pada 1 Mei 2022. Dengan syarat pekerja di company tu dia melebihi 5 orang. Yang tu perlu ingat. Ini dah terpakai pada tahun lepas, 1 Mei. Tetapi kalau you all ingat lagi, ketika itu untuk pekerja yang kurang daripada 5 orang, dia buat syarat, buat syarat bermula pada 1 Januari 2023. Tapi dia ada pindaan sedikit. Okey, dia ada pindaan. Pada hujung tahun lepas, dia ada buat pindaan sedikit berdasarkan kepada tarikh. Okey. Kalau you all tengok, yang daripada 1 Januari, ni, dia ditukarkan kepada 1 Julai. Maksudnya yang ni, untuk pekerja yang kurang daripada 5 orang, yang kurang daripada 5 orang, bermula daripada 1 Julai. Baru dia wajibkan 1,500. Secara overall, ini adalah yang lebih daripada 5 orang, dia dah tetapkan pada 1 Mei 2022. Okey, yang dia tetapkan tahun ni bermula pada 1 Julai, dah ada pindaan daripada asal 1 Januari, dia dah buat pindaan. Okey, iaitu 1,500 kepada yang kurang daripada 5 orang pekerja. Okey. Okey, kalau you all tengok dekat sini, untuk pekerja yang lebih daripada yang ni dia tak tengok dia yang ni dia lebih tengok kepada keadaan berada. Okey, kalau kat sini masih terpakai untuk gaji. Sebab tu tadi ada yang bagi tahu saya tadi gaji 1,200, saya tak kata itu salah. Sebab gaji majikan boleh bagi gaji 1,200 untuk pekerja yang berada dalam kawasan bandaraya. Okey. Kawasan bandaraya ni dia adalah list dia ada dalam 56 lebih kurang 56 kawasan. Okey, di luar selain daripada majlis bandaraya ni ditetapkan 1,100. Yang ni 1,200 kalau duduk dalam majlis bandaraya. Yang sepatutnya 31 Disember, dah dibagi tahu 31 Disember dia tukarkan kepada 30 Jun. Maksudnya dia dah tukarkan kepada 30 Jun. Okey. So dalam orang yang duduk dalam majlis bandaraya tu, dia punya gaji adalah 1,200, yang lain adalah 1,100. Okey.
Itu adalah minimum dia. Kalau kita tengok kat sini, you all boleh nampak tak? Okay. Kalau yang minimum wages 2020 hari tu, diorang ada bagi tahu sebenarnya apa kawasan bandaraya. Kalau korang tengok dekat sini adalah bandar-bandar besar. Kuala Terengganu, kenapa tak ada Besut, kenapa tak ada Stiu, sebab dia bukan majlis bandaraya. Okey, dia ada yang ni. Kawasan majlis bandaraya yang besar-besar. Yang besar-besar. Kalau Terengganu, dia Dungun ada. Okey, Kemaman ada. Besut tak ada Besut, Stiu tak ada. Okey, ini bandar-bandar besar. Okey, bandar-bandar besar. Okey, itu adalah yang termasuk dalam bandaraya. Kalau you all tengok bandaraya, majlis bandaran. So, gaji yang 1,200 tadi. Dia ada berapa semua? 40 campur dengan 16. Maksudnya dia ada total 56. Okey? Okey, so yang duduk dalam majlis bandaraya 1,200 minimum. Sama juga majlis bandaran ni. Selain daripada tu, dia akan diberi gaji, luar pada tu, diberi gaji minimum adalah 1,100. Okey. Ada yang nak tanya tak? Ada yang keliru tak dekat sini? Ada yang keliru tak? Ada yang keliru tak? Tak ada? Senyap je ni. You ada nak tanya ke? Ada siapa-siapa nak tanya tak? Ada siapa-siapa nak tanya tak? Tak ada? Tak ada? Semua faham ke? Saya rasa macam banyak je saya share dengan you all hari ni. Tak ada Betul ni tak ada? Okey. Kalau tak ada, boleh on kamera sekejap. Kita ambil gambar sekejap sebelum kita end our class. Okey. Ada tak tadi ketua kelas Syazwan share pasal kelas ganti? Ada tak? Tak ada? Ada, Doktor. Ada ke tak ada? Ada Okey. So untuk kelas ganti, sebab memandangkan asalnya nak buat pada Selasa pagi kan? Tapi sebab semester 4 ada kelas, so kita buat pada Selasa petang Selasa petang. Maksudnya waktu yang sama. Pukul 2 tengah hari. Pukul 2 petang. Okey. Dia adalah kelas yang menggantikan pada 7 hari bulan 5. Okey, yang minggu lepas kita dah ganti pada 30 untuk 30 hari bulan 4. Okey, so yang 7 hari bulan 5 sebab saya ada pergi kursus, so saya tak boleh nak buat kelas, so kita dah ganti siap-siap. Okey, boleh on kamera tak? Boleh on kamera. Link untuk hari Selasa ni kita guna link yang sama. Okey, kita guna link yang sama hari ni. Kalau majikan bayar gaji lambat tunggakan, itu di bawah akta mana doktor dan apa tindakan yang akan dikenakan? Okey, bayar gaji lambat macam mana? Tunggakan macam mana ni? Iriani ada mic tak? Boleh guna mic tak? Iriani, saya nak tanya detail juga ni. Iriani, ada mic tak? Boleh tanya melalui mic. Yang lain boleh buka kamera dulu. Mana nak snap gambar? Cepat-cepat. Tapi lambat. Sepatutnya setiap bulan tapi lambat. Maksudnya dia tak bayar bulan tu, dia tak bayar. Dia bayar bulan lain. Okey. Sebab kalau ikutkan, dia boleh diambil tindakan tau. Majikan pekerja boleh buat aduan kepada pejabat buruh. Sebab tu perlu ada kontrak kerja. Okey, kenapa? Sebab, tengok tak tadi akta dia cakap apa? Paling lewat berapa hari bulan? 7 hari bulan, betul tak? 7 hari bulan-bulan yang berikutnya. So, kalau lebih pada tu, majikan dia boleh dikenakan tindakan. Okey? Boleh faham tak Iriani? Mana yang lain lagi? Kamera.
Mana? Tak ada orang dah nak buka kamera? Ke dah tidur dah? Doktor, saya nak tanya soalan doktor. Okey, siapakah itu? Okey, Afif. Doktor, macam mana untuk yang kes pasal player bola yang kan kita tahu kan bila majikan dia orang lambat bayar tunggakan sampai 3-4 bulan. Jadi dia orang boleh ambil tindakan nak hantar ke court ataupun sekadar untuk ke pejabat buruh. Kalau pemain bola dia kena tengok sebab pemain bola dia term dia mungkin lain tau. Okey, sebab pemain bola dia macam kontrak kan. Dia macam, perasan tak pemain bola ni dia bukan macam, dia kontrak base. Contohnya tahun ni dia main untuk tim ni. Tahun depan dia main tim lain kan? Kan betul tak? Betul tak Afif? Betul. Okay. So dia kena tengok balik kontrak dia. Sebab walaupun dia pekerja kontrak, dia memang akan ada kontrak kerja. Sepatutnya. Dan kalau ikutkan, dia boleh diambil tindakan. Cuma pemain bola ni dia bukan macam pekerja kontrak, pekerja swasta. Dia bukan macam private sector. Sebab dia duduk di bawah Kementerian Sukan kan. Dia macam ada lain. That's why lah kalau you all tengok pemain bola ni dia ada persatuan dia. Persatuan dia tu sebenarnya dia boleh utarakan kepada persatuan dia. Macam tu. Dia macam badminton. Saya tak familiar sangat dengan bola ni. Tapi saya tahu benda tu dia lain sikit. Dia term and condition bola ni dia tak sama dengan private sector biasa. Okay? Dia tak sama sangat. Dia kalau macam contohnya pemain badminton, dia under FAM kan? BAM kan? Badminton kan? So dia benda tu yang persatuan tu yang boleh bawa hak dia. Sebab tu kalau ikutkan mana-mana organisasi pun pentingnya ada trade union. Bila ada trade union ni lah yang boleh pertahankan hak dia. Sebab kalau imagine kalau pemain bola tu dia satu je, satu grup je kan, tak dapat gaji. Grup-grup lain dapat je gaji walaupun di bawah kementerian yang sama sebab dia di bawah persatuan bola yang berlainan. Contohnya Terengganu dia ada TFC club dia, Kelantan dia ada club dia. So dia club tu sebenarnya dia perlu pegang. Okay? Dan kalau kita perasan isu tak bayar gaji dekat pemain bola ni dah lama dah. Lebih-lebih lagi akhir-akhir ni memang banyak kes kan. Banyak kes kan. Ada setengah negeri tu sampai 2-3 bulan tak bayar gaji. So yang tu sepatutnya boleh diambil tindakan. Tapi kalau you perasan benda tu dia orang dah naik ke atas. Kan? Betul tak Afif? Maksudnya dia tak senyap. Benda tu dia orang dah bawa. Dia orang macam coach dia orang dah bawa ke atas. So adalah tindakan selepas tu. Okay? Mana yang lain? Cepat-cepat buka kamera. Okay tak Afif? Ke Afif pemain bola? Tak, saya tanya doktor pasal saya ada terbaca yang pasal kafar Kelantan dulu kan dia tak bayar gaji player. Apa yang pekerja tu buat? Pekerja dia mengisukan kepada FAM, Federal saya tak ingat tapi Persatuan Bola Malaysia lah. Lepas tu bila orang kata bertukar owner, kan Kelantan dibeli tukar owner. Okay. Jadi kafar tu masih tak bayar dekat owner tu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sekesiannya. Jadi dia isu tu berbangkit dan sekarang owner tu pun nak jual Kelantan. Ya. Saya ada terbaca yang dia nak bayar, nak jual semula kan? Betul. Cuma saya tak detail lah benda tu sebenarnya daripada yang dulu lagi dia tak bayar disebabkan oleh tak bayar gaji tu. Tapi sebab itulah kalau pemain bola macam yang kita sebut tadi, FAM tu adalah persatuan dia. Dia macam trade union dia lah kan. Dia dapat gaji tinggi. Pekerja pemain bola ni dia orang dapat gaji tinggi. Tapi kita kena ingat dia punya tempoh pemain tu dia tak lama. Kan? Sampai umur tertentu dia dah dihentikan perkhidmatan dia.
Sebab tu dia just bagi kontrak. Kontrak tahun ni setahun dengan Johor TFC Johor, lepas tu dengan Terengganu, lepas tu dia boleh dibeli dengan negeri lain lagi. So dia dekat situ dia ada lah kontrak kerja dia lain sikit dengan orang lain. Okey, sekejap. Mana yang tadi buka kamera, buka semula. Buka semula macam mana tadi? Mana yang laki tadi? Oh, siap dengan baju semayang dah nak pergi semayang. Bagus, alhamdulillah. Kan, nak pergi semayang dah ke? Tak apa, buka kamera. Saya pun muka saya tak clear ni. Mana tadi? Buka, mana yang lain? Mana yang tadi wajah semayang tadi, buka. Cantik apa? Dia dah malu dah. Okey. Sekejap. 2 orang Aisyah duduk 2 orang, satu bilik. Kongsi ni Okey. Mana Bahjah tak nampak sangat. Ke tepi sikit. Alah, itu ucuk kucing dia pula masuk kamera. Okey. Saya ambil gambar Aizat dekat mana ni? Background putih. Rumah Okey, Bahjah mana? Saya nak Bahjah, saya tak nak kucing. Sekejap saya nak screenshot. Okey. 1, 2, 3. Senyum. Okey, mana page lain? Sekejap Page lain yang tak ada kamera pun saya ambil gambar. Okey, one more yang untuk yang ada kamera tadi. Sekali lagi. Okey. 1, 2, 3. Senyum. Okey, terima kasih semua atas kerjasama. Kelas kita macam lama juga hampir 2 jam. So ada akta yang saya terpaksa kongsi bila ada pindaan. Okey, terima kasih banyak-banyak atas kerjasama yang diberikan. Saya mohon untuk you all isi attendance dalam klip. Okey, isi attendance dalam klip. Saya rasa klip tu memang dia dah ni dan saya akan masukkan satu soalan dalam forum. Pendek je sampai habis waktu kelas. Okey, boleh tolong jawab boleh tolong jawab. Yang attendance tu nanti saya double check tapi saya rasa saya dah check sebelum ni tak ada perubahan. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa hari Selasa ni insya-Allah pada waktu yang sama juga pukul 2 petang. Okey, assalamualaikum.